Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم إن شاء الله ندرس عن المعرفة. أيها الطلاب، ما هو المعرفة التي درسنا في أسبوع الماضية؟ Apa itu ma'rifah yang kita dah belajar pada usbu' al-madiyah, pada minggu lepas? Baik. Ma'rifah huwa ma'rifah adalah kata nama khas. Ma'rifah adalah kata nama khas. Adapun nakirah kata nama am. Kita dah belajar pada minggu lepas. Nata'allamna fi usbu' al-madiyah. Ayuha ayuh. Al-ma'rifah mawjud, terdapat 6 bahagian. Dukhul, alif lam, isim mausul, isim alam, isim dhamir, isim isyarah dan idhafah. Ini adalah bentuk-bentuk ma'rifah ataupun alamatul ma'rifah, tanda-tanda ma'rifah. Jadi hari ini, al-yawm, kita akan masuk satu persatu untuk kita bahaskan lagi contoh-contoh ma'rifah ini. Baik. Saya harap awak fokus dan awak dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan betul. Baik. Awalan, al-mu'arraf bi alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Tanda ma'rifah ataupun tanda perkataan itu adalah kata nama khas yang ditujukan kepada sesuatu benda dengan khusus, maka mesti ada alif lam. Mesti ada alif lam. Okey, contohnya al-masjid. Okey, ini kata nama khas. Masjid itu ditujukan kepada masjid yang tertentu. Kalau dia kata masjid sahaja, tak ada alif lam, maka itu nakirah. Contohnya kita katakan bahawa aina tazhabu, ke mana kamu pergi? Azhabu ila masjid, saya pergi ke masjid. Tak ada alif lam, maka itu menunjukkan nakirah. Ke mana kamu pergi? Saya pergi ke masjid. Masjid mana? Mana-mana masjid. Tapi kalau dia kata azhabu ilal masjid ataupun azhabu ila al masjid, maka dia kata saya telah pergi ke masjid itu. Maka bila ada alif lam, ia menunjukkan perkataan tu tertentu, iaitu muayyin, tertentu, khas. Contoh lain, al-qaryah, kampung itu. Al-muallim, guru itu, tertentu. Okay, al-abun, bapa itu. Al-bustanun, kebun itu. Ini semua bila nampak saya tanda alif lam, maka ia menunjukkan itu adalah isim ma'rifah. Baik. Al-hadiqah. Okey. Baik, seterusnya sallaitu fil masjid. Okey, sallaitu, aku bersolat di masjid itu. Ada alif lam. Ya, ada alif lam, maka dia adalah ma'rifah. Yang ke raja'al Ahmad min al-qaryati. Telah pulang Ahmad daripada kampung itu. Kampung tertentu, kampung itu. Okey, taqa'al mat'amu bi janibil mal'abi. Okey, terletaknya, taqa'a terletak. Ingat, taqa'a kita dah belajar pada minggu lepas. Makna taqa'a maknanya terletak. Al mat'am, kantin itu di sebelah, bi janibi al mal'ab, padang itu. Ini semua perkataan yang launul ahmar ini adalah perkataan-perkataan kata nama khas. Baik, yang pertama tadi kita dah tahu bahawa tanda kata nama khas adalah ada alif lam, mu'arraf bi alif lam. Baik, tanda yang kedua, isim alam. Maksud isim alam adalah kata nama. Sama ada kata nama orang, atau kata nama tempat, atau kata nama benda. Yang penting adalah dia berbentuk kata nama, isim alam, kata nama. Contohnya, siapa ni? Ismi Ahmad, ismi Muhammad. Muhammad ini
adalah isim alam, iaitu kata nama khas. Ataupun ismi Fatimah. Fatimah ini adalah kata nama khas, isim alam. Dia ini adalah ma'rifah, ini pun adalah ma'rifah. Contoh lain, Malaysia adalah kata nama khas. Kerana apa? Dia adalah kata yang khusus. Syamsuddiniyah, kata nama khas, ma'rifah. Johor, kata nama khas, ma'rifah. Ini semua perkataan-perkataan ini digelar sebagai ma'rifah kerana dia adalah isim alam. Isim alam maksudnya adalah kata nama orang, atau kata nama tempat, atau kata nama benda. Okay, saya harap kamu boleh faham. Okay, contoh, Muhammadun muallimun fil madrasah. Muhammadun ini adalah kata nama orang. Fatimah, okay, ma'rifah. Malaysia, biladun nazif, negara yang bersih. Baik. Seterusnya yang ketiga, isim ma'rifah yang ketiga adalah dhamir. Bila saya sebut dhamir, mesti ingat 14 dhamir. Ada 14 dhamir. Okey, dhamir ada 14. Kita bahagikan kepada 3, yang saya ajar dalam kelas. Kita bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama namanya dhamir ghaib. Dhamir yang ghaib. Okey, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Huwa untuk dia seorang lelaki. Ini kalau kita gunakan untuk kita katakan dia telah pergi ke sekolah, kita panggil huwa. Zahaba ila madrasah. Hiya untuk perempuan, huma sama ada untuk 2 orang perempuan, 2 orang lelaki, ataupun lelaki dan perempuan, kita gelar sebagai huma. Hum ramai, huna ramai perempuan. Kemudian dhamir mukhatab, dhamir yang kita bercakap depan. Anta, kamu lelaki, anti, kamu perempuan, antuma, kamu 2 orang lelaki atau 2 orang perempuan, ataupun lelaki dan perempuan, kita bergelar sebagai antuma. Antum mereka lelaki, kamu semua lelaki, antuna kamu semua perempuan. Jadi sebenarnya bahasa Arab ni dia kalimah dia ringkas je, anti, anta. Tapi kalau bahasa Melayu dia panjang sikit. Kamu seorang perempuan, kamu seorang perempuan. Tapi kalau kita bahasa Arab, anti. Mudah saja, bahasa Arab sangat mudah, ringkas saja. Baik, yang alas sekali dhamir mutakallim, iaitu dhamir berkata dengan diri sendiri. Ana untuk lelaki perempuan, nahnu untuk kami. Ini adalah dhamir. Kesemua dhamir ini adalah isim ma'rifah kerana dia tergolong dalam dhamir kata nama khas. Okey, dah 3. Kita masuk yang keempat, isim isyarah. Isim isyarah ada 2. Pertama, lil qarib, untuk yang dekat. Yang kedua, lil ba'id, untuk yang jauh. Okey, qarib ni kita katakan sebagai ini. Ba'id kita katakan sebagai itu. Okey, kita lihat satu persatu insya-Allah. Baik. Isim isyarah lil qarib, untuk yang dekat. Ada 5. Haza, ini lelaki. Hazihi, ini perempuan. Hadani, 2 orang lelaki. Hatani, 2 orang perempuan. Haulai, ialah mereka semua. Ini mereka semua. Okey, haulai. Okey, kita lihat masuk ke dalam contoh ayatnya. Okey, kita lihat sama. Haza, haza waladun nasyitun, ini adalah lelaki yang sangat cergas. Sebab dia kata haza. Jadi bila kita gunakan dalam ayat, kita lihat perkataan selepas haza itu sama ada dia itu muannas ataupun muzakkar, lelaki atau perempuan, 1 atau 2. Okey, kalau dia 1 macam waladun 1, maka kita gunakan haza. Okey, kalau dia perempuan kita gunakan hazihi. Okey, sama ada kita katakan bahawa
Haza qalamun, ini pen. Hazihi maktabatun. Okey. Ataupun hazihi nafizatun. Nafizatun adalah tingkap. Nafizatun, tun ke belakang tu menunjukkan kepada perempuan, maka kita gunakan hazihi. Okay, kalau dua orang ataupun dua benda yang menunjukkan dia adalah lelaki, ataupun dua benda yang tak ada tanda perempuan, kita panggil hazani. Mana hazani kitabani mufidani. Ini adalah dua kitab yang memberi faedah. Okey, ataupun kita gunakan hatani untuk dua orang perempuan atau dua orang benda yang ada tanda perempuan. Itu tamarbutah, paling senanglah. Qittun. Okey, kita ada tamarbutah, maka dia panggil hatani qittatani saghiratani. Okey, nampak? Ialah sekali haulai digunakan untuk semua, sama ada lelaki atau perempuan. Okey, tapi digunakan kepada jamak bagi yang berakal sahaja. Maknanya untuk manusia sahaja. Kalau jamak yang tidak berakal, kita gunakan hazihi. Contohnya, kalau qalamun, pen. Kalau satu qalamun, kita panggil haza qalamun. Okey, haza qalamun. Kenapa haza? Kerana qalamun itu tak ada tanda perempuan. Tapi kalau kita katakan banyak pen, aqlamun, kita gunakan hazihi aqlamun. Kerana apa? Kerana hazihi digunakan kepada jamak yang tidak berakal. Okey, kalau jamak yang berakal, kita gunakan haulai. Saya harap awak faham betul-betul. Kalau tak faham, ulang balik video ini untuk lebih faham. Seterusnya, isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Zalika, tilka, dhanika, tanika, ulaika. Sama juga penggunaannya. Kalau zalika untuk lelaki, zalika tullab, itu lelaki, itu pelajar lelaki. Tilka talibah, itu pelajar perempuan. Zanika, itu dua orang pelajar lelaki. Tanika, itu dua orang pelajar perempuan. Jamak ulaika tullab atau talibah boleh digunakan untuk kedua-duanya. Okey, boleh digunakan untuk kedua-duanya. Ini adalah isim isyarah lil ba'id dan lil qarib. Jadinya kalau awak jumpa zalika, tilka, tanika, zanika, ulaika dan hazihi, hazani, ini semua adalah isim ma'rifah, kata nama khas. Okey, kata nama khas. Baik. Yang seterusnya nombor 5, isim mausul. Isim mausul adalah isim yang berbentuk ataupun yang bermaksud yang. Okey, alladhi, yang untuk seorang lelaki, allati, yang untuk seorang perempuan, alladzani, dua orang lelaki, allatani, dua orang perempuan, alladzina, untuk ramai lelaki dan perempuan, allai, allati ataupun allai, untuk ramai perempuan. Jadi ini adalah perkataan allazi. Contohnya kita katakan Muhammad yang menulis. Muhammad huwallazi kataba. Muhammad yang menulis, huwallazi. Kalau kita katakan Muhammad dan Muhammad dan Akmal, Muhammad wal Akmal alladzani kataba. Okey. Atau kita katakan ramai, tulab alladzina katabu. Tengok perubahan dia. Saya ulang balik. Kalau kita kata Muhammad seorang, Muhammad huwallazi kataba. Huwallazi kataba. Kalau dua orang, contohnya Muhammad wal Akmal, huma alladzani kataba. Okey. Kalau ramai, tullabu humul ladzina katabu. Ini adalah perubahan-perubahan yang kita kena tahu supaya ayat yang kita buat akan datang ia tidak salah dari segi kawaid.
Dan seterusnya yang last sekali adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi adalah sandaran. Contohnya kitabul lughah. Kitab ini digelar sebagai mudhaf, al-lughah sebagai mudhafun ilaihi. Kitabul lughati adalah satu kalimah. Dia bukan dua kalimah. Walaupun nampak dua kalimah, ia menunjukkan kepada satu kalimah. Nampak macam dua kalimah, memang dua kalimah, tapi maksudnya adalah satu kalimah. Kitab bahasa. Yang pertama ini kita gelar sebagai mudhaf, yang kedua kita gelar sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi inilah kita katakan dia adalah ma'rifah. Kita katakan dia sebagai ma'rifah. Contoh lain, ashabul jannati, penghuni syurga, satu perkataan. Maksud saya satu perkataan tu adalah contohnya. Contoh dalam bahasa Melayu kita gelar sebagai, contohnya Kuala Lumpur. Dia nama tempat Kuala Lumpur. Dia bukan bermaksud Kuala yang ada lumpur, tidak, tapi dia namanya Kuala Lumpur. Pelajar asrama, satu perkataan. Kebanyakannya dia ada alif, yang depan tak ada alif lam, yang belakang ada alif lam. Itu kita boleh katakan kerap kebiasaannya macam tu. Rahmatullah ada alif lam. Kitabihi, hi ni mudhafun ilaihi. Hi ni mudhaf ilaihi, tak ada alif lam kan, tapi dia bersambung. Hi ni kita katakan sebagai dia mudhaf ilaihi. Ataupun madrasatuna, na ni mudhafun ilaihi, kerana dia bersambung, dia satu perkataan. Sekolah kami, dia menunjukkan satu perkataan. Baik. Baik, itu sahaja. Ma'rifah terbahagi kepada 6 cabang ataupun 6 tanda yang kita boleh tahu dia itu ma'rifah. Sama ada dia masuk alif lam, dia adalah isim mausul, allazi, yang tu. Ataupun dia isim alam, nama satu tempat, nama orang, nama kedai. Ataupun dia itu isim dhamir, huwa, huma, hum sampai 14. Ataupun dia isim isyarah, isyarah lil qarib atau lil ba'id. Ataupun dia idhafah, kata sandaran. Kesemua ini adalah ma'rifah, iaitu namanya kata nama khas. Jadi bagaimana kita nak kenal atau nak hafal? Kita tengok ada punya ni. Saya dah bagi awak alif lam untuk alif lam, mim ma'rifah, mim untuk mausul, ain untuk alam, ra untuk isyarah ataupun dhamir, fah untuk idhafah. Hanya untuk mudah kita faham dan kita hafal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.